Saya bukan belajar daripada pakar-pakar ekonomi, bank negara atau unit perancangan ekonomi atau perbendaraan. Saudara yang lama pernah dengar ceritanya. Saya dengar, saya saksikan daripada seorang OKU yang cacat pengucapannya, bisu. Namanya Ani. Duduknya, tinggal dia di Kampung Kerinci. Ibunya sakit tenat. Saya Menteri Kewangan. Pejabatnya gagah. Lift khas. Menteri Kewangan pada ketika itu punya lift khas ke pejabat dia. Kemudian, mana ada masa saya nak tengok, nak belik semua masalah rakyat. Ada telefon kepada pegawai di pejabat mengatakan, Berhormat, ada kematian di Kampung Kerinci. Saya kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kata, dah, ini kata saudara. Kalau saudara, mesti saya tahu. Dia kata dia saudara. Bagi nama. Saya tidak tahu. Tapi, kalau saya kata tak tahu, dia kata memang tak guna macam menteri. Tak mengaku adik-beradik. Minta-minta kamu menteri. Jadi saya kata, okey. Saya pun hubungi ibu saya. Arwah Mak Yan. Saya bagi ini nama ni sikit-sikit. Oh ya. 30-40 tahun dulu ada orang dari kampung ini. Dan kalau kampung Cerotok Kun semuanya saudara. Tapi kita tidak ada hubungan. Dah lama tak ada kontak. Oh jadi okey. Saya pun bagi tahu kepada Azizah, ada seorang Kampung Kerinci, dia sakit, tolonglah pergi tengok. Azizah pergi, dia jangka orang ini dah sakit tenat. Bawa ke hospital, beberapa minggu Azizah dan staf hospital Universiti Melaya jaga. Ditakdirkan Allah SWT, 2 minggu lepas itu dia meninggal dunia. Inna lillahi inna ilaihi raji'un. Bila ibu dia meninggal dunia, kita nak bawa ambulans dari hospital ke Kampung Kerinci. Universiti Melaya ada 2 ambulans, satu rosak, satu dah pergi ke Seremban. Saya kata telefon di Bandaraya. Bandaraya pun ada 2 rosak, satu nak ke Rawang. Tapi jawapan pegawai, kalau menteri perlu, kita boleh tarik yang ke Rawang itu dan selesaikan masalah menteri. Saya kata dia orang yang mati di Rawang ni apa cerita? Jadi telefon beberapa tempat, akhirnya di tabung haji ada satu spare bawa. Saudara, saya masa itu Menteri Kewangan. Pertumbuhan 9,5-10%. Kita ini gergasi atau tiger, Asian tiger. Bank Dunia menyebut Malaysia di antara East Asian Economic Miracle. Jadi pemimpin-pemimpin perasan semua. Tetapi saya tengok orang miskin di Kampung Kerinci nak dapat ambulans pun tak cukup, tak ada. Tentulah masa itu saya selesailah ambulans ya. Tetapi saya petang itu pergilah ke Kampung Kerinci. Terima kasih kepada orang yang berkenaan yang menyelesaikan, dan anak yang bisu ini dan pekak OKU lah. Dia tengok saya, dia tengok Azizah, dia bagi tahu orang dia tak mau duduk rumah dia. Dia nak ikut. Dia bagi saya signal dia ini, mana yang Anwar. Azizah yang ini. Okey. Kalau dia boleh teka untuk anak-anak saya Izzah macam mana, saya tak boleh bagi tahu sekarang. Dia marah Izzah. Jadi dia nak bawa dia balik ke rumah. Saya kata tak boleh, saya ada 6 anak. Jadi saya pun bincang dengan Azizah dengan anak-anak, okey. Jadi kita ambil dia. Saudara, dari mana saya belajar tentang perumahan? Saya tengok di Kampung Kerinci, 10 minit daripada perbendaharaan, 10 minit dari Menteri Kewangan yang gagah, yang catat pertumbuhan 9,5%. Tapi keprihatinanlah yang menyebabkan saya esoknya jam 10 pagi saya panggil ketua pengarah EPU, setiausaha ketua apa dia panggil, KSP, ketua perbendaharaan dan governor bank negara. Saya kata, saya dah jadi Menteri Kewangan 2 tahun atau 1,5 tahun, tak ada yang bagi tahu tentang masalah tepi ini.
Jadi saya usulkan kita naik motorkar lalu ikut Kerinci. Jadi saya arahkan Governor Bank Negara, Ketua Pengarah Unit Ekonomi dan juga Ketua Setiausaha Perbendaraan naik motorkar lalu. Jadi sudah itu kenyataannya. Rumahnya teruk, paritnya kotor, tak ada pembersihan dan tidak ada pengawalan. Maka mulai tahun itu kita gunakanlah Gerakan Negara Saksa, projek perumahan rakyat terbesar yang pernah dilakukan di negara kita. Bermula di Kampung Kerinci. Moral of the story apa? Saya tidak belajar dari pakar ekonomi. Tentu kita harus belajar. Saya jangan kata jangan baca atau belajar. Saya tidak manfaatkan kemudian. Saya manfaatkan hati nurani, perhati dan rasa malu Menteri Kewangan yang gagah di Asia, yang menjadi Menteri Kewangan lah Asian of the Year, etc. Tetapi 10 minit daripada pejabatnya, beginilah nasibnya. Jadi saudara, kita mesti teruskan agenda ini. Kita kena ada rasa prihatin. Yang kita katakan tadi apa? Prihatin dan belas kasihan dan hormat. Kalau kita kat kesian saja, dia become welfare issue. No, dia ada right. Mengapa tak boleh dia ada decent housing? Tak boleh jamin education, access to quality education bagi anak-anaknya. Tak boleh jamin kemudahan rumah sakit dan hospital yang baik untuk ibu bapa dia tak kala sakit. Kita lihat tak kala masa COVID, ada satu sedikit ujian berselerak tarak, kemudahan tidak ada. Beli ubat, komisen habis. Buat hospital, kosnya melambung dan digunakan untuk komisen. Saya kata, saudara, tanpa kecuali. Jadi, apa yang saya belajar, dan saya harap kita semua harus belajar, lihat di bawah. Ada sikap prihatin dan hormat setiap rakyat, kaya dan miskin, Islam atau Hindu atau Buddhis atau Kristian sebagai anak-anak kita sendiri. Ada yang senyum sinis bila saya sebut anak. Saya kata anak Melayu anak saya, anak Cina anak saya, anak India anak saya. Aziz Izzah membawa anak Cina.